يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. قد كفاني علم ربي، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، من سؤالي واختياري. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. أنا عبد صار فخري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، ضمن فقري واضطراري. يا تواب توب علينا، terimalah taubat-taubat kami. Ya Tawwab, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kepada kami, pandanglah kepada kami ya Allah, pandanglah kepada kami. Ya Ilahi wa Maliki, ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali, Anta ta'lam kaifa hali. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita pada hari 3 hari bulan Ramadan bersamaan dengan kita berada pada tanggal 15 hari bulan April. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pelajaran semalam kita telah membicarakan dalam pertengahan pembicaraan sunat-sunat dalam masa berpuasa. Jadi dalam masa kita berpuasa, kita disunatkan
memberikan, kita katakan, bantuan untuk orang nak berbuka puasa, iaitu orang yang berbuka puasa dengan rezeki yang kita beri, akan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan lepaskan kita dari neraka, dan diberikan kita pahala seperti mana kita membebaskan seorang hamba, dan kita juga diberikan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa orang yang berpuasa itu kurang pahalanya. Masya Allah, kelebihannya sangat banyak. Dan memberi orang buka puasa ni, kalau dapat yang afdal, kita bagi orang tu makan sampai kenyang. Tetapi kalau tidak, maka sekurang-kurangnya sebiji kurma, satu gelas, kita katakan satu teguk air, atau sesisip susu. Itu pun sudah mendapatkan pahala yang tersebut itu. Begitulah dia muslim rahimakumullah. Jadi dalam bulan puasa ni kita rebutlah peluang-peluang ini untuk kita menjamu saudara mara kita. Marilah ke rumah saya hari ini, kita buka puasa rumah saya. Hujung minggu ni buka puasa rumah saya. Jadi dengan itu, selain kita dah merapatkan silaturahim, kita juga mendapatkan pahala-pahala yang besar. Dan demikian juga kita telah bahaskan tentang masalah orang yang dalam berpagi-pagi dalam keadaan berhadas besar. Seperti suami isteri yang telah bercampur pada waktu malam, belum sempat mandi, dah masuk subuh. Jadi kita mengatakan sah puasanya dan wajib dia mandi kerana nak sembahyang subuh. Begitulah juga orang perempuan yang sudah kering darah haidnya, dah bersih pada waktu hampir subuh dan belum sempat dia mandi, dia sudah masuk subuh, maka dia pun boleh teruskan puasanya. Kerana berhadas besar tidak menghalang dia daripada meneruskan puasa. Melainkan kalau dia masih dalam haid, masih keluar darah, itu memang tak boleh dia berpuasa. Dan kita juga telah membicarakan tentang sembahyang tarawih. Kita dah katakan solat tarawih daripada asal makna tarawih, berehat-rehat. Itu berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah, di mana orang Mekah mereka sembahyang tarawih 4 rakaat, mereka tawaf. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. Jadi mereka ada 4 kali mereka berehat. Jadi itulah sebab namanya tarawih, banyak rehat. Kalau sekiranya buat 8 rakaat, dia dapat pahala. Pahala sembahyang qiyamul Ramadan, sembahyang malam Ramadan. Dapat pahala. Pahala sunatnya, dapat pahala seperti satu wajib pada bulan yang lain. Tapi pahala sunnah tarawih itu tak dapat. Kerana tarawih itu ia banyak berehat, dan itu adalah yang telah diwarisi oleh sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan demikian juga kita telah menyebutkan tentang solat sunat witir, ya. Kita dah mengatakan witir itu bilangannya 1 paling minimum dan paling banyak 11 rakaat, ya. Boleh kita buat 2 rakaat, boleh kita buat sekali 10 rakaat, kemudian lepas tu salam, lepas tu 1 rakaat, 1 rakaat saja. Itu boleh. Wah, ustaz, kalau 10 rakaat sekali 1 salam nanti pening kepala. Tak apalah, kalau siapa nak buat, siapa tak nak buat, tak apa. Kita biasa kita buat 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tapi itulah witir tu panjang dia punya, dia boleh buat sampai panjang 11 rakaat, ya. Dan kita juga telah mengatakan solat witir itu bagus kalau kita sembahyang berjemaah tarawih, kita susuli dengan sembahyang witir 3 rakaat. Kerana itulah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Adapun kalau kita sembahyang sendirian, kalau kita nak solat witir, baiknya kita solat witir tu di akhir malam. Di akhir malam tu kalau kita confirm kita boleh bangun. Kalau kita was-was kita boleh bangun, kita tak boleh bangun, maka kita sembahyang witir awal malam, maknanya sebelum tidur. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dia sembahyang witir awal malam. Bila ditanya kepadanya, dia kata, aku takut nanti aku tak bangun malam, jadi aku solat witir sebelum tidur. Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia solat witir di akhir malam selepas tahajud. Kerana Sayyidina Umar dia yakin yang dia boleh bangun malam dan dia boleh solat witir dia lepas pada tahajud. Jadi begitulah dia. Kalau kita dah solat witir di awal malam, tak payah kita ulangi lagi di akhir malam, ya. Sebab Nabi dah mengatakan la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Baik, menyambung kita dalam pelajaran kita hari ini di muka surat ke-58. Muka surat ke-58. Jadi marilah sama-sama
Kita bacakan Fatihah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seisi keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya dan sekalian para tabi'in dan tabi'in dan para alim-alim ulama salihin dan para aulia illah muqarrabin dan juga seluruh masyayikh kita, guru-guru kita, terutama Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan demikian juga sampailah kepada guru kita hari ini yang mengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang di mana kedua-dua mereka masih lagi berada di kota Madinah, masih lagi hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan ditinggikan darjat mereka dan lindungi mereka daripada sekalian musibah dan bala bencana yang tak diingini. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati dan meninggikan darjat sekalian rohnya para awliya Allah dan para alim-alim ulama kita, para tabi'in dan tabi'in dan para masyayikh kita. Semoga Allah Ta'ala terima amalan mereka dan semoga ilmu mereka itu dapat kita warisi dan diberkatkan ilmu yang dapat kita beramal dengannya dengan niatnya tersebut. Al-Hadrati Salih wa Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ya para jemaah sekalian, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bikum fid dharain amin, di muka suratnya ke-58 pada nombornya ke-7 daripada sunat-sunat di dalam masa kita berpuasa. Antara sunat-sunat kita dalam berpuasa, memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, iaitu merenungi maknanya dan mengamalkannya. Begitulah berkata salafus salih. Salafus salih ni ulama-ulama yang baik yang awal-awal Islam. Awal-awal Islam tu daripada tahun yang ke-300 sampai mana tahun 1, tahun 2 sampai yang 300 Hijrah. Itu namakan salafus salih. Jadi apa kata mereka? La an aqra'a idza zulzilat wal qari'a atadabbaruhuma wa tafaqqahuhuma ahabba ilayya min an aqra' al-Qur'ana kullah. Artinya, jika aku hanya membaca surah Zilzalah, iaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal qari'ah, dengan penuh tadabbur iaitu dengan memahamkannya maknanya, maka hal tersebut lebih aku senangi daripada aku membaca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur dan tanpa difahami maknanya. Jadi kalau sekiranya kita dapat memahamkan makna, itu lebih baik. Kerana apa? Sebab turunnya Al-Quran untuk supaya kita memahaminya, untuk kita mengikuti suruhannya dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita membacanya tapi kita tak faham, maka di sini macam orang kata tak begitu manfaat. Bukan pahala tak ada, pahala ada, tapi manfaatnya kurang. Tetapi kita kena belajar agama. Jadi belajar agama tu, belajar agama macam kita sekarang belajar ni pun, dia adalah merupakan mempelajari apa isi kandungan Quran dan apa isi kandungan hadis. Cuma sudah dihuraikan ulama dan disusunkan mengikut bab-babnya, titlenya. Jadi itu memudahkan kita. Jadi sekarang kita nak buka Quran, juz berapa ni? Muka surat berapa? Kita tak tahu mana satu nak cari bab puasa, bab salat, bab zakat. Ulama kita telah huraikan, alhamdulillah. Jazahumullahu anna khairal jaza. Semoga Allah membalasi ulama kita bagi pihak diri kita sebaik-baik balasan. Mereka telah huraikan, mereka telah letakkan dalam buku-buku mereka. Cuma kita nak membacanya dan kita memahamkannya dan kita beramal. Jadi kata ulama-ulama salafus salih ini, kalau aku baca dua surah ni pendek. Surah dalam juz yang ke-30. Surah pendek kenapa dia kata lebih baik daripada membaca seluruh Quran? Kalau dia baca dengan tadabbur, dengan memahamkan maknanya, dengan memahamkan isi rahsia dia punya tujuannya, itu dah lebih baik daripada aku baca Quran seluruhnya kalau aku tak memahaminya. Tetapi dengan kita tak faham bahasa Arab, janganlah kita pula surrender. Allah, aku tak faham lah aku baca, tak guna lah aku baca. Jangan.
Sebab Al-Quran itu dia ta'abbadu bihi. Kita mendapat pahala ibadat dengan kita baca dia. Baca pun dapat pahala ibadat. Dalam sepatutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iaitu man qara'al harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lamun harfun wa mimun harfun. Bahawa siapa yang baca ayat Quran satu huruf dia dapat satu kebaikan. Setiap satu kebaikan digandakan 10 pahala. Makna satu huruf dapat 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bila kita baca alif lam mim, kita sudah dapat pahala 3 huruf. 3 hurufnya pahala tu digandakan 10, jadi 30. Oh, Masya Allah, banyak pahalanya. Habis itu ustaz, orang yang baca, orang yang mendengar dapat satu pahala. Dia dengar, orang tu baca, dia dapat setiap satu huruf satu pahala. Kita tak baca, tapi kita kena dengar. Masya Allah, beruntung. Sebab tu di sini kita yang membaca Quran walau tak faham tak apa. Ada demi kelebihan pahala, dan ada kelebihan dia lagi, iaitu untuk membersihkan hati. Al-Quran ini di antara mukjizatnya ialah untuk bersihkan hati kita. Pernah satu masa seorang datuk, dia baca Quran. Datuk orang tua lah. Dia dah baca Quran. Kemudian cucu dia kata, Tok baca Quran ni Tok faham ke? Tok tak faham bahasa Arab. Habis apa Tok baca? Ada apa faedahnya Tok baca Quran yang tak faham? Jadi datuk dia tu kebetulan kat tepinya ada tempat arang yang bakar api untuk sejukkan rumah ni. Rumah-rumah yang di musim sejuk lah ya. Maka dia kata pada cucu dia, cucu ambil bakul ni, pergilah ke sungai, bawa air kemari. Bakul tu hitam pasal bakul tu bakul isi arang. Jadi bila nak ambil air, jadi dia pun bawalah bakul tu. Tapi bakul ni dia bukan kaca, dia bukan plastik, dia bakul dibuat daripada kita katakan daun-daun ataupun kita katakan rotan-rotan. Jadi cucu ni ambil air, kemudian bawa pergi datuk, sampai datuk dia air dah habis. Kenapa? Sebab air bakul dia tak memegang air. Jadi air tu tumpah sepanjang jalan. Maka datuk kata, pergilah ambil lagi. Dia pun pergi lagi ambil lagi. Dah kali kedua ambil, sama juga. Datuk kata pergi ambil lagi. Dia pun pergi ambil lagi. Dah kali ketiga pula, sama juga. Dia kata, cucu kata, Tok, tak ada pengguna, Tok. Tok suruh saya ambil air dalam bakul ni. Air tak boleh kekal dalam bakul ni. Maka datuk kata, betul. Tetapi kau tengok dalam bakul tu ada apa-apa perubahan tak? Bakul ni dah bersih lah, Tok. Dah jadi putih pula. Pasal dah kena cuci air. Jadi daripada asalnya tu gelap kerana bekas-bekas arang. Tapi kerana dia dah isi air sampai 3 kali, dah bakul tu jadi bersih macam awalnya. Bersih. Maka kata datuk, begitulah hati kita. Walaupun kita tak memahami Quran yang kita baca, tapi dengan baca Quran itu akan dapat membersihkan hati kita, akan dapat mencahayakan hati kita. Maka dengan sebab itulah sini tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan kita jadikan alasan kerana kita tak memahami bahasa Arab, kita tak baca Quran. Jangan, sebab kita disuruh baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada si pembacanya. Kita besok di akhirat kita akan duduk di depan mahkamah Allah Ta'ala, di mana kita mempunyai banyak kesalahan. Kita sendiri tahu kesalahan kita banyak sangat. Kalaulah sekiranya kita di dunia kita dikenakan tuduhan 1 kesalahan, 10 kesalahan, kita pasang lawyer. Sebab kita tak mau masuk penjara, tak mau dihukum. Sekarang ni kalau kita pula punya hidup ni sepanjang 60 tahun, banyak kesalahan kita, banyak dosa kita, perlu tak kita mendapatkan lawyer, pembela di hadapan mahkamah Allah? Lebih-lebih lagi kita perlu. Tapi siapa nak bela kita? Mak ayah tak bela kita. Adik-beradik tak bela. Isteri atau suami tak bela. Anak-anak pun tak bela. Yang bela hanya amalan kita. Antaranya ialah Al-Quran. Al-Quran akan berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang selalu aku menahan dia daripada berehat, daripada tidur, kerana
dia membaca Al-Quran. Kalau betul aku ini daripada kitab-Mu ya Allah, kau lepaskan orang ini daripada azab neraka. Masya Allah. Takkanlah Allah nak nafikan ini Quran bukan kitabnya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita bacalah Quran tiap-tiap hari. Ini ke bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi kita ambil peluang. Ini bulan barakah. Satu amalan sunat didapatkan pahala satu wajib. Satu wajib dalam bulan Ramadan dibuat dapat pahala 70 wajib pada bulan yang lain. Jadi kita baca Quran. Kalau boleh kita khatamkan satu Quran. Oh Ustaz, banyaklah 30 juz. Apa yang banyak? Kau baca WhatsApp, kau baca FB kau baca kau punya Telegram tu kadang masa 1-2 jam habis. Bual dengan kawan 1-2 jam habis. Apalah salahnya baca Quran tak sampai 1 jam dah habis 1 juz. Ustaz, kita tak kuat, tak pandai baca. Siapa yang tak pandai baca, dia cuba baca, dia dapat 2 pahala. Dalam hadis Nabi katakan, man qara al-Quran fa huwa mahirun bihi fa huwa ma'asafratin bararah. Wa man qara al-Quran wa huwa yatawatta fihi fa huwa falahu ajran. Iaitu lebih kurang kama qala alaihi salatu wasalam, siapa yang baca Quran yang fluent, yang kita katakan yang lancar, maka dia bersama kiramil barara, dengan malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat-malaikat ikut baca sama-sama dia. Dan siapa yang baca Quran yatawatta bihi, iaitu dia teragak-agak dalam bacaan, ialah dia belum pandai lagi, maka falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia itu membaca Quran. Keduanya, pahalanya kerana dia bersungguh-sungguh. Walaupun dia tak mahir, dia slow. Orang yang baca slow, tapi dia usahakan juga. Dapat 2 pahala. Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita jangan miss lah baca Quran. Kalau sekarang bulan Ramadan, bulan yang turunkan Al-Quran pun kita tak dapat baca Quran, bila lagi kita nak baca Quran? Ulama-ulama kita mengambil sangat berat dengan Al-Quran. Sehingga ada ulama kita yang khatam Quran setiap hari. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengkhatamkan Quran setiap hari 1 kali. Itu pada bulan biasa. Kalau bulan Ramadan, dia khatamkan 2 kali Quran. Macam mana tu? 1 kali khatam waktu siang hari, 1 kali khatam lagi waktu malam hari. Begitulah mereka sungguh-sungguh mengambil berat dengan bacaan Al-Quran. Kita pun kena ambil berat dengan Quran tuan-tuan. Hari ini banyak musibah, banyak bencana. Kenapa? Kerana kita jauh daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tu membawa rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran itu yang menjadi syifa, obat, dan menjadi rahmat kepada orang beriman. Sekarang kita cari obat itu, obat ni. Sekarang Al-Quran sudah Allah Ta'ala kata ada obat. Dan dalam Al-Quran tu ada rahmat Allah Ta'ala turun. Subhanallah. Kita tak payah nak cari jauh-jauh lah. Itu manusia cari, itu manusia punya urusan lah. Tapi kita ada kita punya obat kita, iaitu Al-Quran. Bacalah Quran tuan-tuan ya. Yang mana dapat baca-baca, yang belum lagi belajar, belajarlah supaya dapat kita baca Al-Quran ya. Jangan kita bagi alasan aku dah tua dah. Tak ada masalah belajar ni, tak kira tua atau muda ya. Itulah dia kelebihan Quran. Banyak lagi lah kalau kita nak bicarakan tentang Al-Quran ni. Maka berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala di muka surat yang ke-59, membaca dengan menggunakan Al-Quran lebih utama daripada menggunakan kemampuan hafalan. Hal ini dikarenakan memandang Al-Quran juga termasuk dalam kategori ibadah. Allah Ta'ala jadikan mata kita. Mata kita ni nak jadikannya ibadat. Ibadat tu bagaimana melihat kepada yang diridai, yang disukai oleh Allah. Apa yang di antara yang Allah Ta'ala suka ialah kita melihat kepada Al-Quran. Jadi kita buka Quran, kita baca Quran, itu pun dapat pahala. Belum lagi baca hurufnya, baru buka Quran, tengok Quran pun dapat pahala. Habis Ustaz, kalau kita buka handphone kita nampak Quran, adakah dapat pahala? InsyaAllah. Sebab kita melihat Al-Quran. Handphone tu cuma alat saja, tapi yang kita melihatnya ialah Al-Quran. Tapi ini lebih baik daripada kalau kita menghafal. Orang yang hafiz Quran, dia dah hafal, dia boleh baca Quran tanpa dia lihat Quran. Mana lebih baik Ustaz? Dia membaca daripada hafalan atau dia baca Quran? Jawapan dia baca Quran lebih baik. Kerana dengan baca Quran dia dapat pahala membaca dan dapat pahala melihat Al-Quran.
Tetapi andai kata kalau dia nak menguatkan hafalan dia, ialah kalau orang dah hafal ni, kalau dia tak baca selalu, boleh lupa. Sebab tu dia kena selalu baca Quran. Jadi kalau dia nak membaca Quran dengan hafalannya tanpa melihat pada Quran, maka kerana dia seorang hafiz dan dia nak jaga jangan sampai terlupa dia punya Quran dia, itu lebih baik. Itu keadaan berbeza mengikut pada orang-orang yang berbeza. Kalau kita ni bukan hafiz, kita hanya baca Quran, bacalah Quran daripada Quran tu, itu lebih afdal, ya. Dan yang ke-8 daripada sunat-sunat kita dalam berpuasa, memperbanyak amalan soleh seperti zikir, doa, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang lain, kerana pahala amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat amalan-amalan soleh. Amalan soleh itu banyaklah, seperti kita berzikir, kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beristighfar, kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita sembahyang tahajud. Itu semua amalan soleh. Kalau kita boleh buat, kita buat solat sunat tasbih setiap malam. Setiap malam kita buat. Ini bulan Ramadan tuan-tuan, dia bukan bulan-bulan biasa. Kalau bulan-bulan biasa bolehlah seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Tapi kalau bulan Ramadan kita rebut peluangnya. Jadi amalkan banyakkan amalan soleh. Ni jam orang tak nampak kelebihan amalan soleh. Sebab apa? Sebab dia tak nampak dia punya kelebihan di hari akhirat. Hari ini kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dalam alam yang nyata. Akhirat tu hanya cerita-cerita saja. Dapat pahala ni, dapat syurga ni, dapat sungai, dapat malaikat. Itu cuma cerita. Tapi kita tak lama kat alam nyata ni. Tak lama lagi kita akan balik. Kita akan balik ke alam akhirat. Mungkin semalam ni, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin setahun, mungkin lagi 2 tahun. Allahualam. Ustaz, kita muda lagi. Belum tahu muda tu sampai ke tua. Itu nyawa semua ke hak milik Allah Ta'ala. Allah nak ambil bila-bila boleh ambil. Nah, kalau kita dah sampai akhirat, cerita akhirat itulah yang nyata, yang sebenarnya. Dan cerita dunia ni adalah cuma hanya cerita saja. Dulu kita kat dunia kita pergi masjid, dulu kita kat dunia kita ada belajar, kita ikut online, kita ada berzikir, ada buat baca Quran. Itu tengah cerita saja. Macam itulah juga kalau orang yang dunia dia tu lalai dengan dosa dan maksiat, dia nak ingat balik pun dia rasa takut. Alamak, kenapalah aku buat dosa, kenapalah aku buat perkara maksiat ni, ya Allah, kenapalah. Menyesal tak sudah, tak gunalah. Jadi macam itulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan, dalam bulan-bulan lain pun kita terus ibadat. Jangan kita ibadat hanya musim-musiman. Musim-musiman tu hanya pada bulan Ramadan, Masya Allah, ibadatnya terus menerus, pagi, petang, malam, bagus. Tapi bila lepas habis Ramadan, dah balik tu normal, dah balik macam biasa, dah tak ada semayang sunat, dah tak ada lagi wirid, dah tak ada lagi baca Quran. Itu maknanya orang tu semayang, beribadat, beramal kerana bulan Ramadan. Jadi Tuhannya tu Tuhan Ramadan, Allah. Yalah, pada bulan Ramadan saja dia beribadat. Lepas pada bulan Ramadan, dia sudah balik macam biasa. Jangan tuan-tuan, ya. Ibadat kita sebagaimana Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatlah kamu, sembahlah kamu pada Tuhan kamu sampai mendatangi kamu akan yakin. Yakin tu ialah maksudnya mati, sampai mati. Dan kita nak mati ni pun bukan lama sangat tuan-tuan. Kita cuba angan-angan saja mati tu lama. Kata Alimah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kami Ahlul Madinah kalau umur dah 40 tahun, kami sudah fikir untuk U-turn, nak balik dah. Nak balik dah, umur 40 tahun ni dah kira dah sampai masanya untuk kita siap-siap balik. Kenapa? Itulah dia umurnya umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Antara umurnya 60 tahun, umur Nabi, ataupun kurang, ataupun lebih. Tapi itulah kurangnya tu tak mustahil pada umur 40. Sebab umur 40 ni sudah dinamakan syekh. Ya, dalam bahasa Arab, orang umur 40 ni sudah nama syekh. Syekh tu apa? Orang tua. Makna kalau kita dah umur 40 ni, kita dah nama orang tua dah. Cuma maaflah, kita ni banyaknya orang tua tak sedar diri. Ustaz? Yalah, tak sedar diri. Duk masih lagi fikir macam dia orang muda, nak enjoy, nak ke sana, ke sini. Masih lalai lagi amal ibadat, nantilah. Nak buat ibadat sikit, alah penat lah, letih lah. Macam-macam alasan. Kita tak sedar, kita ni dah tua dah.
Habis kita ustaz, kita orang muda lagi, kita belum sampai 40. Jangan kau ingat orang umur muda tak mati, orang muda pun mati. Kita tengok dalam surat khabar, kadang-kadang tengok muka, dia ni umur muda, umur 30 lebih meninggal, umur 20 lebih meninggal. Ajal maut tak kira umur, tuan-tuan ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau dah sampai ajal kami, ya Allah, matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan jadikanlah akhir kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumtu saim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amalu mudha'af. Hadis riwayat Imam Dailami. Di mana diamnya orang yang berpuasa dihitung sebagai amalan tasbih. Orang berpuasa diam. Dia diam, dia tak cakap. Ustaz, orang ni diam aja, dia tengok kita berbual, dia diam saja. Itu bagus sebab dia fikir kalau aku bercakap baik ke tak baik. Jadi kalau dia tahu dia cakap ni akan menyakitkan hati orang, lagi baik dia diam. Diam dia tu dalam keadaan kerana dia berpuasa, dia dapat pahala tasbih. Masya Allah, seperti dia seolah-olah subhanallah, 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 padahal dia diam saja. Sebab orang berpuasa ni macam sekarang kita berpuasa, daripada mula fajar sampailah terbenam matahari, kita ni dalam ibadat. Yalah, puasa itu ibadat. Jadi walaupun kita diam, dapat pahala ibadat. Kalau sekiranya kita tidur pun dalam masa kita berpuasa, dapat pahala ibadat. Tapi janganlah tidur tu sepanjang hari, pagi sampai petang nak buka-buka baru dia nak bangun. Jangan, itu setan. Musab mana setan? Itu nafsu tu. Nampak tuan-tuan? Kita tidur ni sebagai untuk mengambil kekuatan untuk malam bangun tahajud. Biasa kita tidur satu malam 6 jam. Jadi kalau musim Ramadan ni kita tak dapat tidur 6 jam kerana kita bangun sahur, bangun tahajud. Jadi kita tidur 4 jam umpamanya. Pukul 11.30 kita tidur, pukul 4.30 kita dah bangun dah. 3.30 dah bangun. Jadi dapat 4 jam. Ataupun dapat 5 jam pada waktu malam. Siang hari kita balaslah lagi 1 jam. Untuk sebagai dapat kekuatan untuk mengerjakan ibadat waktu malam di waktu malam. Itulah tuan-tuan, itu sunatnya. Jadi niatkan. Jangan kita tak niat. Kalau innamal amalu biniat. Setiap amalan tu bergantung pada niat. Niat, ya Allah, aku tidur ni nak bangun malam. Ya Allah, mudahkan aku bangun malam. Jadi tidur tu dapat pahala. Tapi kalau kita dalam bulan Ramadan atau dalam masa kita berpuasa, kita tak niat. Kita tidur saja. Tidur saja tu dapat pahala ibadat. Kenapa Ustaz? Kerana kita memang dalam ibadat. Daripada terbit fajar sampai ke maghrib, kita dalam ibadat. Jadi walaupun kita tidur, kita dalam ibadat. Jadi dapat pahala ibadat. Dan kerana kita masa dalam tidur tu, kita tidak bercakap. Jadi tak ada dosa. Kalau bercakap ni antara dua. Ima dia dapat dosa, ima dapat pahala. Okeylah, tak ada pahala, tak bercakap. Tapi tak ada buat dosa. Jadi dengan itu dia selamat daripada dosa. Itulah sebabnya dikatakan di sini, wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya itu adalah ibadat. Doanya mustajab, doa orang berpuasa sepanjang masa dia berpuasa daripada pagi subuh sampai ke maghrib, sepanjang masa sampai sekarang ini pun dia dinamakan doanya mustajab. Itu adalah hadis Nabi mengatakan doa orang yang berpuasa diperkenankan Allah atau mustajab, ya. Jadi mustajab tu diperkenankan Allah. Jadi kita berdoalah, banyak-banyak doa, ya. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya itu pahalanya dilipat gandakan. Macam sekarang kita cakap, pahala kita satu amalan sunat dapat pahala satu wajib pada bulan lain. Satu ibadat wajib dalam bulan Ramadan dapat pahala seperti 70 wajib pada bulan lain. Masya Allah. Ini kelebihan Ramadan ini memang luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan ini hanya diberikan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umat dahulu tak dapat ni semua. Sebab itulah Nabi Musa AS apabila dia baca kitab Taurat, kelebihan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia doa, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dia seorang Nabi, dia minta jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia lihat amalan-amalan ni semua berlipat kali ganda. Cuma sayangnya kita umatnya, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita don't care, tak peduli. Allah, itu sayang. Tapi taklah semua. Ya, mana ikuti pengajian kita yang sungguh-sungguh, teruskan amalan. Penat sikit tak apa, ya. Kita keluar belanja sikit untuk kita nak bersedekah tak apa. Sebab itu semua ada dengan ganjaran-ganjaran pahalanya.
Dan yang keduanya iaitu yang kesembilan, menghadiri majlis taklim. Kita hadir majlis ilmu. Salafus salih meriwayatkan barang siapa yang menghadiri majlis taklim pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan menulis baginya setiap langkah kakinya pahala ibadat selama 1 tahun. Masya Allah. Satu langkah dia langkah nak pergi ke mana? Nak pergi majlis taklim, majlis ilmu, majlis ada ustaz tu mengajar, ada ustazah tu mengajar. Kita setiap satu langkah dapat pahala ibadat 1 tahun. Masya Allah. Kita punya langkah ni tak tahu berapa banyak. Mungkin ratusan ribuan tahun lah kita dapat. Masya Allah. Allah Ta'ala sangat pemurah tuan-tuan. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah beri banyak kelebihan-kelebihan kepada kami ya Allah. Berikanlah kami taufik dan hidayatnya dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita yang dalam online ni pun kira majlis ilmu juga. Sebab memang yang kita bicara ni pun ilmu. Kerana kelebihan solat, kelebihan puasa, kelebihannya kita beramal, beribadat. Jadi sebenarnya ilmu. Jadi andai kata kalau tadi kita tempat kerja, nak cepat-cepat balik kerana nak tengok online belajar ni. Itu setiap satu langkah kita tu dapat pahala. Habis ustaz, kalau sekiranya kita dah memang kat rumah, housewife, ya, yang di mana ibu-ibu kat rumah, dia tak keluar mana. Habis cukup masa dia terus online kan dia punya FB dia, Facebook dia tu, nak ikut pelajaran. Habis dia dapat tak pahala? Pahala Allah ni tidak ada batasan. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Allah boleh beri dengan sedikit usaha. Allah boleh beri dengan walaupun kita di rumah. Tapi kita usaha juga. Dengan kita tepikan urusan-urusan lain. Dengan kita tumpukan hati kita dan pemikiran kita kepada pelajaran yang disampaikan oleh ustaz kita. Jadi mana kita ni usaha juga. Tapi bagaimana Allah nak beri ganjaran itu urusan Allah lah. Jangan kita fikir. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nak diberi macam satu dunia pun dia berkuasa untuk memberinya. Masya Allah ya. Jadi pokok di sini kita dalam bulan Ramadan, don't miss. Jangan lepas peluang untuk kita menghadiri majlis-majlis ilmu tuan-tuan ya. Jangan bagi apa-apa alasan. Alasan-alasan tu untuk luar Ramadan boleh, tapi dalam Ramadan no. Ramadan bulan ibadat, aku nak tumpukan untuk belajar. Aku nak tumpukan untuk baca Quran. Kalau kita bekerja, kita tunaikan kewajipan kita sekadar yang termampu. Selebihnya kita gunakan untuk kita melakukan amal dan taat. Yang ke-10, memperbanyak iktikaf. Dan sangat dianjurkan untuk melakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kerana dalam hari-hari tersebut terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana amal kebaikan pada malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada amalan 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadat pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik pada ibadat 1000 bulan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Iktikaf ni maknanya kita duduk dalam masjid. Rasulullah SAW menjadikan amalannya setiap 10 hari terakhir Ramadan, Nabi tak pernah miss. Nabi iktikaf di masjid. Iktikaf tak balik rumah. Tidur, makan, minum, solat semua dalam masjid. Nak pergi tandas, keluar pergi tandas, ambil uduk, lepas tu masuk dalam masjid lagi. Macam itulah. Melainkan kalau ada orang yang berhajat, orang sakit, orang meninggal, itu kita pergi melawat, dibolehkan. Selain daripada itu, tidak semua kita duduk dalam masjid. Itu namanya iktikaf. Pahala iktikaf besar. Ya? Kita iktikaf satu masa dalam masjid, masa Allah kita dijauhkan Allah daripada api neraka, seperti antara kita dengan neraka 3 batang sungai. 3 batang sungai itu, satu batang sungai lebarnya seperti lebar dunia dengan langit. Masya Allah. Kalau sekiranya 3 batang sungai, lebarnya 3 kali ganda antara langit dengan bumi ini. Allahu Akbar. Itu kalau masa tidak COVID. Ya, sekarang COVID ni dah susah pula ya. Tapi tak mengapalah, kita dah niat, ya Allah, aku niat ya Allah, kalau dibuka masjid ni aku nak beriktikaf dalam masjid ni ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah niat aku ni ya Rahman. Kita niat itu kita sudah dapat pahala ya. Masya Allah ya, itulah agama Islam kita. Di muka surat 60, sunnah memberi nafkah. Jadi dalam masa i'tikaf tu, kita i'tikaf 10 malam terakhir. Kerana salah satu malam daripada 10 malam terakhir tu ialah malam Lailatul
Qadar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Satu ibadat pada malam Lailatul Qadar lebih baik ibadat 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan tu 83 tahun 4 bulan. Tapi lebih baik tu bukan maknanya sama, tapi lebih. Mungkin 1000 bulan, mungkin 2000 bulan, mungkin 3000 bulan. Terserah kepada Allah mengikuti apa ikhlasnya seorang hamba itu, ya. Allahumma rzuqna lailatul qadar, ya Allah kurniakanlah kami dapat bertemu pada malam Lailatul Qadar dengan izin-Mu ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di muka surat 60, di mana sunat yang ke-11. Sunnah memberi nafkah kepada keluarga dan kerabat pada bulan Ramadan dengan ukuran yang lebih dibandingkan dari bulan-bulan yang biasa. Ini kalau kita ada kemampuan lah. Kita biasa memberi orang miskin, ya, saudara keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, $1000 satu bulan. Atau $500 satu bulan. Sekarang bulan Ramadan, kita lebihkanlah sikit. Kalau boleh kita doublekan. Tak dapat double pun tambahkan lagi setengah. Maaf ya. Jadi kita lebihkan kita punya infak kita. Dan kalau di tanah air kita dah mencukupi, kita lebihkan pula infak kita di luar negeri kita. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda yang telah pay now kepada saya dan juga telah hantar transfer pada saya. Kalau pay now tu dia tuliskanlah infak Ramadan, ya. Dia pak komen tu pay now transfer tu, dia deletekan pay now transfer dan dia tuliskan infak Ramadan. Kalau sekiranya yang transfer daripada bank yang lain, dia tak boleh nak tulis itu, dia hantar saja, dia snapshot dan lepas tu hantar pada saya, message pada saya, dan dia tuliskanlah untuk apa tujuan ini. Sebab kadang-kadang bila saya terima wang tu, saya pun tak tahu ni untuk apa ni. Dia tak tulis. Jadi saya pun bingung, ni letak ke bagaimana. Jadi macam itulah tuan-tuan, ya. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini pun saya dah masukkan beberapa tempat yang telah kita bagikan, khususnya Kemboja, ya, dan juga di Indonesia dan juga di Bangladesh, ya, kita telah bagikan. Banyak orang susah tuan-tuan, ya, kita tak nampak, kita tak tengok, tapi banyak orang susah, ya. Bukan kata susah nak buka puasa, nak makan hari-hari pun tak ada, ya. Apalagi nak buka puasa, nak sahur semua, ya. InsyaAllah akan menjadi pahala bagi kita yang membuat infak Ramadan tu, insyaAllah, ya. Dan begitulah pula yang sunat yang ke-12, menjaga lisan dari mencaci maki orang lain. Dan jika dicaci maki oleh orang lain, maka disunatkan untuk kita mengingatkan dirinya dengan lafaz inni saim, aku ini berpuasa. Kita jaga lidah kita. Lidah bangsa tak bertulang, sedap cakap lah. Kau tahu dia tu, kau tahu dia ni, macam-macam lah. Tapi kita jagalah, astaghfirullahalazim, ni cakap hal orang ni. Jangan. Kalau orang nak bercakap, kita minta maaf lah, ya, saya minta diri, ya. Jadi kita jangan masuk campur. Kalau lah sekiranya orang ajak gaduh kita, bertengkar, caci maki kita jangan lawan. Kita kata aku ni berpuasa. Jadi dia tahulah kalau orang berpuasa ni, dia bukan boleh bergaduh, bercakap, maki hamun, ya. Jadi tinggalkan dia. Kalau kita maki hamun balik pada dia, kita dah sama macam dia. Ibarat kata macam anjing gong. Kita pun balas pada dia, gong. Kau pun anjing juga. Ya Allah, kenapa pula? Yalah, kau dah ikut dengan dia. Kalau anjing tu gong, kita diam, McDonald saja. Maknanya kita tak hormat dia, kita pun tak layan dia. Kau pasal lah anjing, kau nak cakap apa cakap lah, aku tak peduli. Aku tahu aku jalan lurus kepada Allah. Sudah, kita jangan fikirkan apa orang cakap pada kita. Kita terus pada Allah Ta'ala. Jangan kita ambil hati dengan kita rasa geram, dendam, semua jangan, ya. Lafaz tersebut dibaca dalam hati dan diucapkan juga dengan lisan jika tidak timbul riak. Ni kita nak kata, aku ni puasa. Kita nak cakap siapa ustaz? Kalau orang yang caci maki kita, nak ajak gaduh dengan kita bagi tahulah aku ni puasa. Jadi kita cakap tu maknanya alertkan dia. Kita orang puasa ni tak boleh nak gaduh-gaduh. Jadi aku tak bergaduh dengan kau, aku puasa. Adakah kita nak cakap tu sebut lidah ataupun kita simpan dalam hati? Setengah ulama kata kita sebut lidah dan dalam hati pun kita niat aku ni puasa. Jadi bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk. Kalau kita timbul rasa riak, nanti aku cakap aku puasa ni, aku nak tunjukkan aku ni orang ahli ibadat.
Itu nak timur riak. Kalau timur riak sudah, jangan balas dengan lidah, kita dalam hati saja, sabarlah, sabarlah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan saudara-saudara aku, ya Allah. Kita minta pada Allah sebab kita pun tak tahu dosa kita. Jadi kita minta ampun, jangan kita balas pada mereka. Dalil dari masalah di atas ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sama ahadukum fajahila alaihi rajulun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika seorang di antara kamu berpuasa kemudian dia ajak berbicara buruk atau caci maki, maka ucapkanlah sesungguhnya aku ni dalam keadaan berpuasa. Aku ni puasa. Kalau kau nak sangat nanti tunggu lepas maghrib lah. Tapi janganlah lepas maghrib pun jangan ya. Faedah, terdapat perbezaan pendapat antara para ulama mengenai ucapan sesungguhnya aku puasa, iaitu apakah diucapkan dengan lidah atau hanya terbatas dalam hati saja. Pendapat pertama, menurut sebagian ulama, diucapkan dengan lidah meskipun sedang berpuasa fardu atau sunat. Itu dia. Jadi di sisi kebanyakan ulama, sudah kita cakap dengan lidah kita, aku ni puasa. Jadi orang nak ajak gaduh, aku dah cakap aku puasa lah. Jadi kita tak mau gaduh. Itu dia. Menurut sebagian ulama pula, diucapkan dalam hatinya meskipun sedang berpuasa fardu atau sunat. Ada ulama kata tak payah cakap dengan lidah, nanti timbul riak. Cakap dalam hati saja. Ya Allah, aku ni puasa, ya Allah, aku tak mau gaduh ni, aku tak mau tunjukkan aku ni puasa, ya Allah. Kita ingat pada Allah macam tu. Menurut Al-Imam Royani rahimahullah ta'ala, jika dia sedang berpuasa fardu, maka diucapkan dengan lisannya. Dan jika sedang berpuasa sunat, maka diucapkan dengan dalam hati. Dia ada beza-beza pula. Imam Royani kata, kalau puasa fardu, ucapkan dengan lidah. Jika datang sedang berpuasa, jika dia sedang berpuasa, maka diucapkan dengan lidah. Lidah tu kenapa? Nak jelaskan kau, jangan cakap gaduh-gaduh aku puasa. Tapi kalau puasa sunat, kita sabar saja. Dalam hati kita sabar saja. Sebab ini pun puasa sunat. Itu pada pendapat Al-Imam Royani. Wallahu a'lam. Ya, dan telah tetap yang ke-13, tetap menjaga diri agar terbuka dengan makanan yang halal. Agar berbuka dengan makanan yang halal. Kita ingat, kita dah pernah puasa satu hari. Tapi bila makan pula makanan yang hasilnya haram. Jangan. Makanan daripada kedai-kedai yang syubhat, yang tak terang, tak jelas antara halal atau haram. Jangan. Kita makanan ini kita kena ambil berat. Kerana makanan yang haram, ustaz kita tak sengaja ustaz. Walaupun tak sengaja, hati kita tu akan dijadikan titik hitam. Jadi bila hati ni titik hitam, banyak sangat titik hitam sampai dia jadi keras. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan telah keraslah hati mereka yang tidak akan lagi dapat mereka manfaatnya bimakan yaksibun, daripada hasil perbuatan tangan mereka. Itulah dia. Kerana lidah tak bertulang, cakap puas-puas suka hati, jadi rosak kita yang pahala ibadat puasa kita. Kita jagalah ya, jangan kita bercakap yang tak baik, yang tak senonoh, apa lagi dengan bergaduh ya. Dan dalam bulan Ramadan ni juga kita tambahkan lagi dengan memperbanyakkan bersedekah. Sedekah kepada orang yang susah, orang fakir miskin ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwaduhum ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemurah. Di pada bulan-bulan biasa pemurah. Orang minta apa dibagi, orang minta apa dibagi. Tetapi Nabi sangat-sangat pemurah pada bulan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan ni tak kira siapa pun datang, minta saja bagi. Nak minta, ustaz, macam mana tu? Kita mana tahu boleh orang tu betul ke susah? Kalau nak bagi kita orang yang kita tak kenal, tak tahu susah ke betul ke tidak, kalau nak bagi, bagilah sikit $2. Bagi $2. Kalau kita kenal orang tu, memang orang tu susah, kita tahu tiap-tiap bulan dia ambil zakat dengan kita pun ada juga. Ataupun orang fakir miskin, pelajar-pelajar, marasah-marasah yang ada pelajar-pelajar anak yatim, fakir miskin. Kita dermalah.
Jadi kita dah tahu orang tu memang kita derma lebihkan gitu. Jadi macam itulah. Jadi Nabi ni seorang yang sangat pemurah. Dalam bulan Ramadan lebih murah lagi, lebih lagi daripada, iaitu seperti Nabi dalam riwayat mengatakan, iaitu daripada angin yang bertiup. Ustaz, apa pula macam angin bertiup? Angin bertiup ni dia tak ada stop. Angin. Ada. Mana ada stop? Siapa boleh stop? Jadi Nabi SAW pada bulan yang lain memang Nabi bagi. Orang minta, Nabi bagi. Orang minta, Nabi bagi. Tapi pada bulan Ramadan, Nabi tak ada stop. Maksud tak ada stop. Apa ada saya bagi. Apa saja dia bagi. Masya Allah. Begitulah Nabi kita Rasulullah SAW. Kita ambil contohlah Nabi. Habis Ustaz macam ni, habislah harta kita. Bukan kita nak derma sampai habis harta. Tapi derma sekadarnya kita mampu menderma. Ya? Tapi mampu derma tu tengok pada kita punya kekayaan atau kemampuan kita. Kalau kita ada 1 juta, kita derma $10. Apalah kau ni 1 juta ada $10. Make nothing. Tak hidung, tak gigi je. Maaf kita tuan ni. Tapi kalau orang yang ada 1,000, 2,000, dia sedekah $10, $20, okeylah. Sebab kita tahu dia pun susah juga, ya. Tapi kalau orang ada puluh ribu, dia nak sedekah 1,000, alhamdulillah, itu yang sesuai, itu yang paling baik. Ikut pada kadarnya dan ikhlas, ya. Yang penting ikhlas kerana Allah, ya. Kita ingat balik, ya Allah, aku punya amalan, ya Allah, ikhlas padamu, ya Allah. Kalau nak pahala besar lagi, dia punya sedekah tu dia nazarkan dia. Dia nazar. Macam mana Ustaz dia nazar? Dia nazar, aku bernazar pada Allah nak bersedekah $10 setiap pagi dalam bulan Ramadan ni. Jadi dalam 10 pagi, setiap pagi dia pun buat penau ke masjid ke madrasah ke, buat penau. Ataupun dia fixkan satu akaun tu dia fixkan dan frekuensi dia setiap hari, daily. Sampai setiap hari automatik dia potong hantar. Automatik, masya-Allah, kita bersedekah. Sedekah bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan sangat besar. Seorang, dalam hadis Nabi katakan, 2 malaikat setiap pagi dia turun ke bumi dan satu malaikat doa, ya Allah, berikanlah balasan gantian kepada orang yang bersedekah. Gantian Allah bukan satu one by one, tak ada. Satu baik dapat 10 dan bahkan lebih lagi. Dan satu lagi malaikat doa, ya Allah, kau hilangkanlah harta orang yang lokek dan bakhil. Sayang hartinya habis kena bayar di hospital bill. Harta dia habis bayar kerana kereta aksiden. Habis duit habis bayar. Kenapa? Kerana dia masuk masalah kes di mahkamah. Allah. Habis semua duit dia. Padahal kalau dia sedekah tu semua dah selamat. Dapat pahala, selamat dari semua masalah. Itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi kita banyakkan sedekah. Dalam bulan Ramadan lebih-lebih lagi kita sedekah. Jangan kita sayang. Dan jangan lupa kita keluar zakat. Jadi kalau orang yang nazar dapat pahala wajib. Jadi kalau orang dah buat ibadatnya wajib dalam bulan Ramadan, satu wajib, dapat 70 wajib pada bulan lain. Orang lain dah sedekah, dapat 1 wajib bulan lain kerana pahala sunat. Aku sedekah dapat pahala wajib kerana aku nazar. Jadi nazarlah. Kalau bagus kita buatkan satu kotak, ya, kat rumah ni, kita letakkan, ya Allah, ini aku nak sedekah nazar $10. Kita pun keluarkan $10 masuk dalam kotak tu. Sedekah nazar aku $10. Untuk mana? Untuk masjid. Untuk mana? Untuk madrasah. Kita boleh buatkan juga, tabung kat rumah kita. Kalau nak penau pun mungkin orang tua tu tak pandai kan. Tapi kita boleh buat. Jadi kita macam securekan dia. Ini tabung untuk madrasah, ini tabung untuk masjid. Tak kira lah nanti lepas habis Ramadan kita bagi-bagilah masjid mana, madrasah mana yang nak bagi. Macam tu pun boleh. Kalau kita ada nombor akaun dia, kita bagi tu lebih baik. Senang, tak payah fikir-fikir lagi. Dapat pahala wajib, masya-Allah, ya. Itu tuan-tuan ni, kalau kita ada ilmu, kita amalan kita berkali-lipat kali ganda. Yalah, kalau ada ilmu, mudah-mudahan ilmu kita ilmu manfaat, ya Allah. Berkatkan ilmu kita ini, ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu keikhlasan dalam semua amal ibadat kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, dengan berkatnya Rasulullah SAW, kau sempurnakan ibadat puasa kami, ya Allah. Mudahkanlah kami dapat puasa sampai akhir dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW, kau sembuhkanlah penyakit kami,
kami, sembuhkanlah penyakit adik-beradik kami, keluarga kami yang sedang sakit, dan sembuhkan juga sakitnya Syarinna binti Azman yang sekarang berada di hospital KK untuk melahirkan anaknya, ya Allah. Dan juga kau sembuhkanlah sakitnya iaitu Hajah Daing Salbia binti Daimah Borong yang sedang sakit, ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah sakitnya adik-beradik kami, keluarga kami, sahabat andai kami yang sedang sakit, yang bermunduh dari kami, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat bulan Ramadan ini, matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Mudahkanlah kami untuk solat tarawih setiap malam, ya Allah. Dapat kami melakukan 20 rakaat dan berikanlah kami sihat walafiat untuk bangun qiyamul lail, solat tahajud, dan dapat kami banyakkan bersedekah dengan nazar, dan dapatkanlah kami beramal soleh, ya Allah. Andai kata sudah sampai ajal kami, izinkanlah kami mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau mudahkanlah urusan para jemaah-jemaah kami, kaum wanita yang nak menutup aurat dalam masa bekerja, supaya dibenarkan mereka menutup aurat dengan sempurna. Dan mudahkanlah kami nak mengerjakan solat Jumaat, supaya dapat kami kerjakan solat Jumaat pada waktunya yang Kau ridai, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan Kau ridai. Matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Ya, itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk petang ini. InsyaAllah kita menyambung lagi pada esok petang, insyaAllah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.